Azmi Al-Habsyi selaku aktivis, dan kita akan melihat beliau dengan lebih mendalam latar belakang beliau, dan insya-Allah ianya supaya dapat memberi kita segar. Dan saya pas kepada moderator kedua, Puan Jamilah, untuk memberikan pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua hadirin yang sanggup meluangkan masa untuk program kita pada hari ini. Kita ada dua tetamu khas, iaitu saya Azmi yang telah diperkenalkan oleh Tuan Haji Ahmad Fakri, dan kita juga ada seorang tetamu panelis yang sangat istimewa, khas dibawakan dari Bukit Aman, dari Bukit Aman ya, iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM, Puan Nurul Asmida Yaakob, iaitu Pegawai Psikologi Kanan Bahagian Siasatan Seksual, Wanita dan Kanak-kanak, Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman. Puan Asmida ialah orang yang sangat berpengalaman dalam hal ini. Jadi terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada pagi ini. Terima kasih Puan sudah menjemput. Soalan pertama saya kepada Puan adalah, adakah pedofilia hanya membabitkan pemangsa lelaki sahaja? Kita tahu bahawa pedofil adalah golongan yang tertarik secara seksual kepada kanak-kanak. Jadi pedofilia ini melibatkan jenayah seksual kanak-kanak yang mangsanya adalah kanak-kanak. Silakan Puan, adakah ia hanya membabitkan pemangsa lelaki ataupun perempuan sekali? Silakan Puan. Okey. So kalau kita sebut pasal berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, sorry kepada semua saya punya ahli-ahli yang kita berjumpa secara maya ni. Okey, saya ucapkan terima kasih atas kesudian untuk sama-sama mendengar berkaitan dengan apa yang mungkin saya nak sampaikan. Mungkin Tuan Syed pun ada perkara yang mungkin dia nak sampaikan. So berkaitan dengan soalan Puan Jamilah berkaitan dengan adakah pedofil ni melibatkan pemangsa lelaki saja. Boleh kita nak katakan tak semestinya bahawa pedofil ni adalah lelaki ataupun pedofil ni adalah wanita. Sebabnya kalau dekat Malaysia masih belum ada undang-undang yang khas ataupun akta yang khas yang menyatakan berkaitan dengan pedofil ni adalah individu lelaki. Tapi sebaliknya kalau ikutkan individu yang dikenal pasti sebagai dikenali dengan pesalah seksual terhadap kanak-kanak lah, maksudnya macam tu. Tetapi dalam pesalah seksual terhadap kanak-kanak ni, dalam tu mungkin ada pedofil. So yang mana kita dapat kesan yang daripada statistik asal pun memang majoriti pesalah seksual terhadap kanak-kanak ni adalah lelaki. Tetapi kalau kita nak jelaskan bahawa pedofil ni adalah lelaki tu, sebab dekat Malaysia masih belum ada akta lagi ataupun undang-undang berkaitan dengan pedofil tu sendiri. Maksudnya dekat Malaysia tak ada, mungkin dekat barat mungkin dah ada berkaitan dengan itulah. So maksudnya kita tak boleh nak jump to conclusion bahawa pedofil ni adalah lelaki. Dia ada juga wanita mungkin, sebabnya dia ada ataupun diletakkan di bawah pesalah seksual terhadap kanak-kanak tu sendiri. Itu memang sudah pasti. Saya rasa mungkin menjawab lakut persoalan Puan Jamilah tadi. Okey. Boleh saya nak tambah? Okay. Saya nak beralih kepada Tuan Syed Azmi, sebab pertamanya kita boleh dapatkan a bit of your background, latar belakang, supaya kenapa ya ini cerita ni pesalah banyak lelaki, tetapi sekarang ini lelaki. So Tuan Syed Azmi, silakan dari segi kenapa amat prihatin dalam menangani isu pedofilia ini mutakhir ini, dan juga seterusnya menjawab soalan tadi. Okey, kejap. So, nama saya Syed Azmi. Untuk kapasiti pada hari ini, sebab atas dasar hormat pada PDRM, Puan Nurul, saya memang minat sangat PDRM ni. So saya hari ini bercakap berdasarkan daripada pandangan perspektif saya sebagai seorang penasihat mahkamah bagi kanak-kanak.
Okay, jadi bila faham tu, jadi makna dia apa yang saya nak katakan ni ada berdasarkan perspektif best interest of the child sama dengan D11 dan PDRM dan juga dari segi undang-undang. Now saya nak panjangkan sikit apa yang Puan Nurul tadi cakap tadi yang memang saya suka. Contohnya kalau anda nak faham, soalan tu bunyi dia remeh kan, tapi it's very valid. Contohnya dalam undang-undang sekarang bila kita guna perkataan rogol, contoh perkataan rogol, Puan Nurul kalau saya salah tolong betulkan ya. Kalau kita menggunakan perkataan rogol, itu hanya berlaku di mana mangsanya ada perempuan. Walaupun sekarang kita boleh dengar lelaki pun kena rogol juga. Tapi dalam akta tidak ada penggunaan perkataan rogol tu terhadap lelaki. Hanya terhadap perempuan. Okay, itu satu. And then dari number one yang itu, lepas tu kalau kita kata ada atau tidak, sebarang perbuatan untuk kita kata dalam pedofilia ni pun sebarang perbuatan dia sebab definisi pedofilia yang saya pegang yang banyak orang mudah nak faham adalah dari segi perbezaan umur antara mangsa dan pemangsa itu yang menyebabkan sesuatu itu salah. Itu very general. So pedofile adalah mereka yang meminati kanak-kanak kan? Pedo kanak-kanak, filik suka pada kanak-kanak. Jadi pedophile itu memang dalam Latinnya bermaksud suka pada kanak-kanak yang boleh jadi apa-apa jantina pun. Tapi memang betul, Puan Nurul pun betul juga, amat betul sebab bila kita tahu sama ada adakah definisi itu untuk lelaki atau perempuan sebagai pemangsa, ia akan dapat definekan corak bentuk siasatan, corak bentuk pemulihan dan juga soal jawab dan interaksi. Yang part ni saya nak cakap pada publik yang menonton ialah this is not our part. Okay, serahkan siasatan tu pada polis sebab kalau tidak anda akan ni pedo. Jadi aktiviti pedo itu sendiri perlu didefinekan dalam Akta Malaysia kan. Aktiviti pedo itu sendiri. Contohnya, minta maaf lah saya anggap semua ni dewasa sebab grup kita ni kecil. Saya anggap semua ni dewasa. Bila orang kata yang tu LGBT. Okay, LGBT itu dia nak definekan dari segi orientation ke apa ke, saya tak peduli sebab dia bukan kanak-kanak, saya tak kisah. Tapi katakanlah dia minat pada lelaki, tapi dia tak pernah buat apa-apa. Dia mempunyai perasaan naluri cinta pada lelaki kan, tapi dia tak pernah meliwat. Dia tak salah selagi sebab perbuatan meliwat itu yang salah. Perasaan dia terhadap orang itu tak boleh dari segi akta tak boleh didefinekan sebagai salah dan boleh dihadapkan dalam mahkamah. Kan? Jadi sama juga dengan pedofile, ada mereka yang memang suka pada kanak-kanak. Biasa je ni baik pakai COVID tu. COVID Okey, mana? saya tak nak. Masuk. Saya mute. Kami terpaksa mute kan. Dan saya unmute. Tuan Syed tolong unmute. Okay, sorry. Saya ingat saya salah buat air kopi tadi. Tak. Tapi sama juga macam pedofile ini, dia tidak semudah untuk kita nak kata dia pedofile. Sebab pada kes yang pertama yang diketahui awam adalah kes, kita tak mahu sebut nama lah, tapi kes pelajar bijak mathematician yang ditangkap memiliki pornografi kanak-kanak begitu banyak. Dan kemudian orang kata dia tu pedofile sebab dia suka. Padahal kalaulah dia suka dan dia menyalahgunakan gambar kanak-kanak itu, okey dia pedofile. Tapi kalau dia simpan dan dia pengedar atau pengumpul gambar tu, itu pun dalam definisi setelah dibincangkan dipanggil tu pedofile. Okey, dan kalau dia memang suka je budak-budak kat situ kan, dia boleh memahami. Contohnya saya sendiri kan yang bila orang kata macam mana tuan saya faham macam mana nak berbual dengan kanak-kanak dan sebagainya tu kan, tata cik saya ni pun pedo. So nampak tak macam, tapi saya tidak mempunyai keinginan untuk memuaskan nafsu seksual saya melalui kanak-kanak. Itu tak ada. Jadi nampak tak definition tu apabila diperluaskan lagi akan jadi lagi jelas. Dan pedofile ni dia punya definition dia pun saya rasa masih lagi lain. Tak tahu Puan Nurul fikir macam mana, tapi saya selalu fikir perbezaan jarak umur tu 5 tahun. 5 tahun ke atas dan mangsa tersebut atau salah seorang daripadanya itu adalah bawah 18 boleh ditaktifkan sebagai pedofile. Nak tak nak, saya tak pernah peduli label, to be honest. Maknanya dia kalau perlakuan itu salah tanpa konsen dan kanak-kanak tidak boleh bagi konsen dan perlakuan tersebut mengarah kepada sexual gratification, bagi saya mempunyai tendensi untuk menjadi seorang pedofile sebelum keadaan yang lebih fizikal. Okey, itu pendapat awam saya lah. Hopefully itu menjawab soalan apa yang ingin dibincangkan.
Okey. Okey. So jadi apa yang saya faham daripada apa yang diterangkan oleh Tuan Syed Azmi itu adalah yang pentingnya sama ada seorang wanita atau lelaki itu memuaskan nafsu, sexual gratification melalui kanak-kanak, ya. Mangsa adalah kanak-kanak pada umur yang tertentu. Umur berapa tahun ya, just to clarify? 18 ke bawah? Kanak-kanak bagi saya lah, sebab Puan Nurul ada kat situ, dan ni berdasarkan, kalau berdasarkan atas tu saya tak boleh tu sebab bagi saya tak tengok label. So kalau dia below 18 sahaja, because kita bukan tengok umur atau bentuk fizikal, kita tengok juga dari segi perkembangan mental, faham tak, dan juga physiological pertumbuhan kanak-kanak. So kalau, dan kadang-kadang mudah dimanipulasi keadaan, kalau kata tapi dah 17 tahun takkan tak tahu kot. Lepas tu kalau dia minat dengan orang yang 25 tahun, macam mana tu Tuan Syed? 17 dengan 25 kan? Kira macam dah dekat dewasa dan sebagainya. Tahu, tapi kita kena tengok perkembangan dia macam mana. Kalau dia duduk dalam sekolah dan terpelihara, itu dah jadi kawasan sekolah. Katalah sejak umur 15 dia sudah bekerja, dia sudah beban keluarga dan sebagainya kan, dan dia boleh kahwin kat situ. Masalahnya sekarang kita kena tengok apakah yang diperlukan oleh pihak yang 25 tahun tu kan. Itu pasal dia punya, saya baca buku Conversation with a Pedophile tu 3 kali, and saya dapati bahawa dia ada unsur-unsurnya yang kita belum define lagi dalam konteks Malaysiana. Itu je. Kalau kata kanak-kanak tetap bawah 18, bagi saya jurang 5 tahun minimum ke atas tu mungkin orang nak debate, tapi bagi saya ialah you nak debate macam mana pun you bukan kanak-kanak itu. So terpulang untuk you fikir macam mana. Ya, saya rasa saya setuju di situ dari segi kematangan, sebab kanak-kanak atau seorang insan itu berbeza dari seorang dan seterusnya orang lain kan. Ada setengah orang umur 15 tahun pun belum matang. Ada yang 17-18 sudah jadi seperti seorang yang 20-an, mungkin kerana tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Jadi kita beralih kepada Puan Azmida seterusnya, ya. Sekarang ni diwar-warkan bahawa banyak kes sumbang mahram sepanjang MCO ni, ya Puan. Jadi di sini saya ingin tahu, adakah benar bahawa kebanyakan kes pedofilia ni melibatkan pemangsa dewasa yang dikenali kanak-kanak, umpamanya bapa ataupun bapa saudara, datuk dan seterusnya. Silakan Puan. Okey. So, terima kasih Puan di atas soalan yang kedua. So, adakah kebanyakan kes pedofilia ni melibatkan pemangsa daripada kalangan yang dikenali? Kalau kita tengok sebenarnya individu yang pemangsa ni sebenarnya dia bukan, orang kata apa, dia melakukan sexual abuse tu secara senyap, secara silent, secara, orang kata dia bukan secara agresif, tapi secara lembut, secara, orang kata apa, seolah-olah dia bercinta dengan individu tersebut. So maksudnya memang kalau ikutkan sebenarnya pemangsa tu adalah daripada kalangan yang kanak-kanak tu sendiri mungkin kenal, dan family tu sendiri memang family members tu pun kenal. Macam kita tengok baliklah kes Richard Akkel yang dulu satu dunia gempar. Kalau kita tengok balik kes Richard Akkel ni, macam mana dia mula masuk ke Malaysia, apa yang dia buat sampai sehingga kan mungkin kita boleh beralih kepada slide yang kedua, ketiga lah. Okay, so kalau kita tengok balik Richard Akkel ni sebenarnya, next slide. Okay, so dia mula masuk ke Malaysia ni dalam tahun lebih kurang 2007. First kali dia mendaftar sebagai pelajar, orang kata apa, teknologi maklumat di salah sebuah universiti swasta lah, dan dia mendakwa juga dia jadi freelance fotografer. Dan dia pun ada juga ambil gambar anak Kate Middleton dengan, kalau tak salah saya, dengan Putra William yang pernah datang ke KL dulu, satu ketika dululah. Dan pada masa tu dia start masuk ke gereja dan start mengajar bahasa Inggeris apa semualah. So dekat sini dia mula tunjukkan yang dia ni minat sangat dengan budak-budak. So dia start grooming dekat situ. Okay, dia dah start bagi orang percaya dekat dia apa semua. Kalau kita tengok balik macam mana dia start dengan ni, dia ambil berat lah. So start daripada gereja tu dia pergi pula kepada perkampungan-perkampungan yang kecil, yang perkampungan orang miskin ni, dan dia bagi perhatian pula kepada kanak-kanak ni, yang mana dia nampak macam individu ni ada isu berkaitan dengan rumah dia. Belum, saya tak masuk lagi section grooming. Okay, so kalau macam tu, kalau kita tengok balik
kalau kita tengok balik mangsa Richard Acker ni dia, kalau kita tengok balik kes Richard Acker ni, mangsa dia bermula dengan umur 6 bulan sehingga kanak-kanak yang berusia 12 tahun, melibatkan 200 orang kanak-kanak yang mana sebelum tu memang tak ada orang dapat kesan pun, sehinggalah dapat dikesan dan ditahan di penjara di Britain dan meninggal dunia pada tahun 2019. So kalau kita tengok balik dia punya kronologi kes dia masuk sebagai seorang individu yang orang kata apa, mempunyai minat yang sangat mendalam terhadap kanak-kanak. So dia start orang kata apa, bagi tunjuk ajar. So contohnya ambil berat pasal kanak-kanak tu, dia start masuk secara slowly dan dimainkan perasaan individu tu, tunjuk kata dia care dengan kanak-kanak tu, dan dia buat individu-individu ahli keluarga dekat situ pun semua percaya pada dia bahawa dia ni seorang individu yang sangat ikhlas untuk nak mengajar. Itu orang kata apa, kalau kita tengok balik lah, memang kebanyakannya individu yang saya sebutkan dekat sini yang orang kata apa ada yang menjadi pemangsa ni adalah individu yang memang sangat dikenali. Contohnya ada beberapa kes mungkin adik ipar mungkin, contohnya sebelum ni anak-anak mungkin okey. So contohnya macam tu, tapi bila adik ipar ni masuk dekat rumah, so start mengajar matematik lah contohnya, ajar matematik, dan pada masa tu mungkin ajar secara orang kata apa, secara terbuka. So dia buat bagi budak-budak tu, bagi kanak-kanak ni, anak buah dia ataupun anak buah ni lah rasa seronok nak belajar dengan dia. Rasa seronok, rasa dipenuhi dia punya kasih sayang, dan lama-lama bila orang dah makin percaya, so orang akan biarkan. Alright. So keadaan dekat situ, individu ataupun ahli keluarga yang lain, ibu bapa kepada kanak-kanak ni mungkin tidak berapa percayalah berkaitan dengan individu ni adalah orang yang dikenali yang dalam rumah tu, orang kata kambing apa? Serigala jadian dalam rumah tu sendiri. Serigala jadian. Serigala jadian dalam rumah tu sendiri. Rupanya dia ada something yang orang kata apa, bercelaru dalam dia punya pemikiran dia. Dia ada distortion dekat situ. Ada kecelaruan mental dalam diri dia tu sendiri. So saya rasa setakat tu je mungkin yang saya boleh kongsi. Mungkin Cik Said, Tuan Said boleh nak tambah lagi ke? Ya, saya sebelum Tuan Said, saya bagi nak frame dia punya isu dia. Satunya, Tuan Said, you tengok dalam Facebook posting you, kebanyakan yang cerita-cerita berhubung dengan isu ini adalah sebenarnya musuh dalam selimut. Bukannya kira orang luar sangat. Mereka kenal karakter-karakter ini, dan yang seperti Puan Asmida sebut, ini adalah serigala jadian ataupun kambing yang bertopengkan serigala. Dan inilah yang sebenarnya isu dia meratah. Itu perkataan tu yang saya sebut, dia meratah sesuatu yang dia nampak dan dia rasa legitimate. So, satunya kita nak tengok macam mana kita nak identify karakter ni, dan apakah ibu bapa mampu menangani kalau ada simbol-simbol ataupun simptom-simptom. So Tuan Syed, bagaimana kita boleh membantu ibu bapa ni? Okay, first of all, saya rasa sebab kita tengah nak belajar kan, jadi dalam proses nak belajar ni ada beberapa perkara yang saya nak betulkan, iaitu dari segi katalah pihak tuan tadi cakap meratah dan kan. I know it sounds very gory dan saya tak pernah guna pun perkataan macam tu sebab ia akan buatkan satu stereotip di mana katakanlah cik raba saja. So kalau kita dalam perkataan dalam court kita panggil tu cabul. Okey, tapi dia raba saja ataupun hari-hari dia kena bila saya kata budak, kita bayangkan umur dia 16 lah 16 tahun kan, hari-hari orang yang jaga dia atau orang yang dia kenal macam pakcik dia, tapi pakcik dia single ke apa macam tu, duduk serumah kan, biasa kan kita macam tu, main tarik tali bra dia hari-hari, pelepak main tarik tali bra dia, macam tu je. Dia tak buat lebih daripada tu. Adakah itu termasuk dalam perkataan meratah? Tak. Kan? Itu tak kira meratah. Adakah ia akan masuk di perkataan lawak?
setengah tu dia buat lawak. Adakah ia akan menyebabkan sebab Puan Azminah nanti terangkan pasal grooming kan? Dan adakah itu dianggap cabul? Faham tak? Tapi benda-benda macam tu tetap salah. Nampak tak? Jadi apabila orang nak dia stereotipkan sesuatu perkara iaitu haruan makan anak ni hanya bergantung apabila dia mengandung, apabila koyakan pada hymen, apabila ada tanda lebam. Jadi orang akan fikir yang itulah sebab dia nak tengok yang sensasi betapa teruk budak tu tahan sebelum dapat buat report. Padahal bagi saya, dia jenguk mandi pun dah cukup. Adakah itu meratah? Tak. Adakah itu faham tak? Jadi saya tak boleh nak setuju sangat dengan penggunaan perkataan dalam media ke mana-mana sebab cakap kalau kata raba, dah hari-hari kita dapat kes raba, dah hari-hari media letak. Oh raba je. Okey tak apa. Kes raba. Kenapa? Kenapa diperkecilkan raba itu? Cuba kalau saya raba korang semua sekarang. Sama je perasaan tu. Perasaan jijik, takut, trauma dan sebagainya sama. Kan? Unless consent. Okay. Jadi so dekat sini bila persoalan dia sekarang apabila itu macam mana kita nak identify. Okay? You boleh identify melalui kalau you nampak sendiri. Atau bila kanak-kanak tersebut sebab bila saya kata kanak-kanak semua orang fikir comel-comel 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Please, kanak-kanak is bawah 18. So kalau 16 dia tukar baju, tiba-tiba dia rasa ada orang jenguk dia. Percaya pada itu. Tak perlu tunggu jadi apa-apa. Oh dia jenguk aja. Okeylah. Apa tu nanti mak tegur lah. Janganlah jenguk lagi pakcik dia ni pun. Kan? Kata pergilah tengok benda lain. Tak payahlah jenguk-jenguk. Dia akan buat macam tu. Dia akan normalkan benda tu. Itu tak boleh lah. Jadi kalau kita kata nak identify. Dan satu lagi. Pelik sikit sebab topik ni dia terlampau besar. Tadi pedofil kan. Kemudian kita nak tengok pada sumber mahram kan. Satu lagi. Memuaskan nafsu syahwat seseorang itu, okay, kepuasan sexual gratification itu berbeza-beza dari manusia kan. So mungkin dia tengok aja dia dah ada rasa gairah dan inzal dan sebagainya dan dia dah puas. So orang lain. So kita nak tunggu yang mana? Kita nak tengok perspektif daripada seorang yang menyalahgunakan kanak-kanak ni kan. So faham tak? Jadi kalau kita kata nak identify, susahlah nak identify sebab contoh yang Puan tadi pakai kan, dia tunjuk Richard Hackle. Itu semua gambar Richard Hackle muka buruk, okay? Kalau you tengok muka Richard Hackle dengan kanak-kanak sewaktu dia belum lagi ditangkap dan sebagainya, muka dia memang orang rasa menarik, tertarik dan memang nak kawan dengan dia, nak pergi dekat dia. Sebab itu memang ciri-ciri dia. Jadi tak boleh nak kata muka dia macam mana. Di Malaysia ni pun kita dah tengok ada pelbagai contoh di media kan, orang yang tak disangka tapi saya tak silap saya statistically 90% dikenali, 90% mangsa mengenali pemangsa. Daripada 90% tu tak silap saya lebih kurang 70% adalah merupakan macam ahli keluarga atau mereka terdekat, dan yang balance tu macam jiran, pengasuh, guru, mereka yang mendekati kanak-kanak tapi kenal. Jadi bila kita kata buat macam tu, dan kita tak tahu sexual gratification ni, kepuasan nafsu pada mereka itu berbeza-beza. Jadi macam mana kita nak tahu sampai ke peringkat mana? Tapi ada tabiat-tabiat yang menyebabkan kita rasa perlu kita tegur dulu sebelum jadi benda tu besar. Kes yang saya tengah pegang sekarang ni, yang betul-betul tengah pegang sekarang ni, anak tu tengok porno. So tak ada apa-apa, sangat tak terlibat daripada apa-apa kan. Tapi saya selalu kata, punca porno ni mesti ada dari somewhere. Jadi apabila kita tengok macam tu, dia kata, budak tu akhirnya mengaku sebab kat Taska mandi beramai-ramai bogel. Jadi dia curious tapi dia tak ada tempat nak tu. Tabiat itu dah kira salah sebab dia telah menimbulkan curiosity terhadap kanak-kanak itu. Dan boleh ditegur. Adakah itu pedofil dalam taska tu? Tak. Kan? Itu adalah satu benda dia buat awam, terbuka dan sebagainya. Tapi nanti waktu dengar pasal grooming nanti, anda akan nampak di mana satu aksi yang terbuka itu boleh jadi kalau kita normalkan dia boleh jadi tertutup dan akhirnya menyimpan rahsia. Iaitu di Ilham kena terangkanlah. Jadi untuk macam saya nak cakap sekali, kalau kita nak stereotype, nak tahu bagaimana rupa seorang pemangsa, you will never get enough textbook dalam ni. Okay? So to be fair lah. Okay. Ya, Tuan Syed. Saya tertarik dengan apa yang Tuan sebut tadi sebagai perasaan malu, dan bila mandi secara terbuka di sekolah umpamanya ramai-ramai kan, sebab
pada saya ini adalah berkait rapat dengan soal values, life values. Sebab kalau kita lihat untuk masyarakat di barat umpamanya, itu adalah bukan menjadi satu kesalahan. Maknanya to them anak tak rasa apa-apa. Tapi kalau khususnya kalau kita beragama Islam, perkara itu kita tak akan biarkan, sebab kita percaya bahawa perasaan haya ataupun malu itu perlu disantuni, perlu dididik sejak anak-anak tu kecil lagi. Jadi mereka sangat prihatin tentang hal ini, ya. Dan juga apa yang saya dapat dari Tuan Syed ini adalah jangan pandang ringan apabila anak-anak berkata sesuatu. Tok pegang sana ke umpamanya, atau Pak Cik pegang sini. Sebab respon kita sebagai mak bapak dalam kesibukan kita kata alah tak ada buat apa-apa saja kan, pegang saja kan. Padahal itu adalah satu contoh ataupun bibit di mana boleh berlakunya perkara-perkara yang lebih tak elok lagi. So it has got to stop there, ya. Jadi seterusnya kita beralih kepada soal sexual grooming. Sexual grooming ni adalah aktiviti jenayah menjadikan kanak-kanak sebagai rakan, khususnya melalui internet sekarang ni, ya, begitu berleluasa, dan ada niat dan tujuan niat buruk untuk memujuk kanak-kanak ni supaya menjalinkan hubungan seksual. Soalan saya untuk Puan Asmida, apakah kaitan sexual grooming dengan pedofil ataupun pedofilia ni? Pedofil adalah orang, ya, dan pedofilia ini adalah tabiat apa yang mereka lakukan yang tidak betul ataupun bersalah dalam mencabuli kanak-kanak. Silakan Puan. Okey. So kalau ikutkan pelaku pedofil ni biasanya dia akan melakukan sexual grooming dululah terhadap mangsa-mangsa dia. Dia akan kenal pasti dulu. Kalau kita tengok balik dalam carta yang saya ada pagi tu, dia ada 6 stages actually. Kalau kita kalau ikutkan daripada apa yang saya teliti sebelum ni, dia ada 6 stages yang mana pelaku-pelaku pedofil ni cuba untuk nak sehingga pada satu tahap dia nak menguasai kanak-kanak tu. So apa yang dia buat adalah dia akan kena pasti dulu mangsa. Macam mana yang Puan Jamilah bagi tahu tadi dalam media sosial, banyak sangat kalau kita tengok dia dah start grooming dah kanak-kanak ni. Tapi tak pernah berjumpa pun dalam talian, kata apa, dalam telefon je pun. Tapi sehingga kanak-kanak ni mungkin timbul rasa percaya, sehingga dia mampu, orang kata apa, sehingga dia rasa apa perlakuan yang dia patut buat, tak patut buat tu dia boleh buat. Sebabnya 6 stages ni yang mana individu pedofil ni sebenarnya first kali, yang paling penting sekali, dia akan kena pasti dulu mangsa dia. Siapa mangsa dia yang dia dah target. Mungkin sebelum ni dia dah tengok dah, okey, anak si Polan ni mungkin selalu kena tinggal, something like that. Okay, so anak mungkin si ibu ni pun ada juga update si adik status ke apa ke, sorry terpaksa tinggal lagi anak seorang-seorang kat rumah. So dekat sini si pelaku pedofil ni dia dah tahu dah. So mangsa ni sebenarnya adalah individu yang mungkin kesunyian. Dia akan kena pasti. Mungkin juga mangsa ni adalah individu yang mungkin mangsa kepada penceraian ibu dan bapa. So keadaan kat situ dia akan cari, dia akan isi kekosongan tu. So dia tak adalah pergi kepada individu, mungkin kanak-kanak yang dia rasa dia nampak macam, oh budak-budak ni okey, maksudnya cukup kasih sayang semua. So tak adalah. Mungkin ada tu ada, cuma orang kata apa, dia agak kurang sedikit lah kanak-kanak ni nak percaya kepada individu pedofil ni. So lebih kepada individu yang mungkin ataupun mangsa kanak-kanak ni lebih kepada individu yang tidak kurang kasih sayang lah dekat situ. Kurang kasih sayang, mungkin kurang kebendaan dekat situ. So dia nak cuba penuhi lah keperluan-keperluan dia punya fisiologi dia dulu. Sebab kanak-kanak kita tahu dia ni ada macam-macam dia punya perasaan dia nak dipenuhi. Bila tengok kawan-kawan ada handphone, dia pun nak ada handphone, tapi family dia tak mampu. So benda-benda macam ni pemangsa ni dah tahu dah. So dah tackle dah sebenarnya. Oh, individu ni nak handphone sebenarnya. So dekat sini dia dah target. Okay. So dia start lah kena pasti mangsa. So yang seterusnya dia akan wujudkan rasa percaya pada kanak-kanak tu.
Kena percaya abang ni sebenarnya nak bantu adik daripada sudut pelajaran supaya tidak tertinggal, something like that lah. So adik pun mungkin kurang kasih sayang daripada mak dengan ayah kan. So abang akan sayang adik, akan dengar semua segala luahan hati dan perasaan adik. So keadaan dekat situ kanak-kanak ni dia mudah orang kata apa terbelai jiwa dan perasaan dia. Kalau kita orang kata apa pandai ambil hati dia lah. Kalau kita tengok sendiri anak-anak kita kan, kalau kita ambil hati dia, ambil orang kata apa belai jiwa dia dan perasaan dia, dia akan mula wujud perasaan rasa percaya pada individu tersebut. Dan yang seterusnya, stage yang ketiga, dia akan penuhi impian mangsa. Okey, apa yang mangsa perlukan? Contohnya, okey, katalah individu ni adalah seorang yang mangsa ni seorang individu yang agak lemah dalam mata pelajaran tertentu. So pemangsa ni akan cuba untuk bantu mangsa ni untuk orang kata apa? Mahir dalam subjek tersebut. Dia buat bagi individu tersebut rasa, oh, tanya dekat abang sekian-sekian ni dia semua tahu. Kalau tanya dekat individu ni, contohnya tanya dekat mama, tanya dekat papa, semua tak tahu. Tanya dekat pakcik pun semua tak tahu. So tanya dekat abang ni semua tahu. So maksudnya dekat situ dipenuhi. Apa sahaja mungkin anak-anak ni, mangsa ni, dia tanya, dia dapat jawab. Ataupun daripada sudut kebenaran. Contohnya macam permainan ke, handphone ke, gadget-gadget yang tertentu lah. Okey. Yang seterusnya, stage yang keempat adalah dia akan mengasingkan mangsa. Macam saya bagi tahu yang sebelum ni, contohnya, katalah sebelum ni kanak-kanak tu dengan abang ni, okey, pemangsa ni, sebelum ni dia boleh belajar je dalam orang kata apa di ruang tamu, berhadapan dengan individu yang sangat ramai, contohnya ahli keluarga dalam tu lah. Tapi lama-lama dia akan asingkan, dia akan isolatekan mangsa ni kepada tempat yang lebih sunyi. So contohnya katalah sebelum ni buat dekat ruang tamu, boleh tak kalau kita pergi buat kat dalam bilik, lebih seronok lagi. So tak ada apa tu orang kata apa gangguan daripada adik-adik yang lain, tak ada gangguan daripada televisyen, tak ada gangguan individu lain. So maksudnya adik boleh fokus berkaitan dengan orang kata apa yang kita nak buat dekat sini. So dia mula asingkan mangsa. So buat bagi mangsa ni rasa duduk sorang-sorang lagi seronok sebenarnya. Okey. Dan seterusnya dia akan buat perlakuan seksual bila dia dah start grooming tu, dia akan mula melakukan perlakuan seksual tu. Start dengan raba-raba, start mungkin suruh duduk atas riba dulu, okay, something like that, dan dia akan buat perlakuan seksual dia lah, molest ke apa semua. Dan yang seterusnya dia akan menguasai mangsa tu sendiri. Pemangsa tu akan menguasai mangsa tu sendiri, yang macam mana dia akan bagi tahu, adik jangan cerita apa benda yang abang dah buat ni ataupun pakcik dah buat ni pada adik. Pakcik buat ni semua ni adalah perasaan sayang pakcik terhadap adik sebenarnya. Kalau adik cerita nanti pakcik kena masuk penjara, ataupun something lah, ataupun pakcik dah tak boleh duduk dah dekat sini. Macam mana, siapa nak ajar adik? So dia buat bagi budak tu rasa bersalah, rasa macam tak boleh nak bagi tahu apa benda yang pemangsa ni dah buat kepada mangsa ni. So dia buat rasa guilty sangat-sangat kat budak-budak ni. Sebab budak-budak ni kan rasa macam kata apa, tak boleh, kesian. Nanti siapa nak ajar saya? Nanti apa akan jadi pada dia? So keadaan-keadaan dekat situlah yang kita kena pasti, yang mana sexual grooming ni ada 6 stages tu. So kalau kita dah orang kata apa, boleh cek balik pada anak-anak, mungkin kalau ada rasa audio-audio yang dekat sini, boleh tengok balik. Mungkin ada salah satu stages yang mungkin dah anak-anak kita ni mungkin dah terjebak sebagai orang kata apa, jadi mangsa kepada individu-individu yang pedofil ni. Itu saja. Okey. Terima kasih kepada Puan kerana penjelasan yang begitu mantap terhadap proses. Ini saya lihat sebagai suatu profil ataupun kaedah mereka, modus operandi, dengan mengumpannya, dengan gula-gulanya, kemudian memanipulasikan emosi dia sehinggalah kepercayaannya. So very vulnerable anak-anak kita ni kerana mereka adalah innocent. Jadi Tuan Syed, macam mana komen dan ialah apakah defensive mechanism yang mungkin kita boleh lakukan sama ada kepada anak-anak tersebut ataupun ibu bapa dan juga situasi dia?
grooming. kita dah tengok dah proses grooming tu macam mana. Dan itu adalah pemikiran seorang pemangsa. Dan untuk pengetahuan, saya rasa semua setuju sains untuk sains untuk seorang pedofil tu masih lagi bidang pedofil kriminal untuk grooming tu masih lagi diteruskan. Okey, kalau kita tengok dengan Prof Keshina di USM, dia akan cakap mungkin ada 7 step dan sebagainya. Bagi saya semua tu sama sajalah. Okey, tapi dari segi ilmiah dia berbeza-beza. Kalau kita dah faham apakah itu semua step yang tadi diterangkan, jadi kita kena counter setiap step tu lah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena counter lah. Jadi antara yang besar ialah percaya anak. Itu satu. Nombor 2, untuk tip bila kita buat macam ni kan, sesi macam ni, saya juga percaya bahawa apabila of course kita nak berjaga-jaga, tapi percaya anak is nombor 2 adalah menekankan bahawa segala apa yang kanak-kanak itu bakal nak cakap pada ibu bapa adalah selamat. Makna dia kena pastikan ruang selamat itu ibu bapa, siapa-siapalah kan yang kalau kita fokus ibu bapa lah, dia ada banyak, dia ibu bapa, keluarga, jiran, guru, kaunselor dan sebagainya tu adalah selamat. Maknanya apa-apa yang nak ditekan oleh kanak-kanak itu dipercayai dan selamat. Selamat ni bermaksud saya takkan marah kat orang. Saya takkan marah kalau bagi tahu. Saya percaya kalau bagi tahu. Saya tetap sayang kalau bagi tahu. Saya takkan marah orang tu kalau bagi tahu. Saya takkan serang orang tu. Saya takkan serang awak. Saya takkan hukum awak. Semua tu kena didefinekan. Barulah pihak mangsa itu atau kanak-kanak itu bawah 18 akan ready nak cerita. Dan part ni, kalau kita kata macam mana untuk ibu bapa tu, itulah dia. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia cakap yang sikit-sikit je. Atau dia tak cakap. Macam tak nak pergilah lagi rumah Pak Long. Along tak nak pergi rumah Pak Long lagi. So, kadang-kadang kita nak sama ada kita tanya, atau kadang-kadang, apa ni, jangan nak biadab sangat. Tak nak salam lah, atuk. Jangan. Kenapa nak biadab sangat? Jadi, benda-benda macam tu adalah tanda-tanda awal. Okay? Dan kita tak akan terus kata macam, dia tak nak pergi rumah atuk, mesti atuk dia ni pedofil. Tak boleh lah macam tu. Itulah stereotype namanya. Jadi, macam saya seorang pakcik yang garang. Okay, untuk anak buah saya, they know me as very strict. Okay, tapi dia tetap datang dan jumpa tu. So, I would say, sorry. Jadi, kita kena terangkanlah. Cuma benda-benda kecil macam ni yang akan datang. Saya nak tambah tadi, penerangan tadi daripada RM juga, untuk grooming proses ni tak semestinya itu berbentuk fizikal, berdepan. Proses grooming ni boleh pakai juga untuk situasi online. So bila diorang start chatting, contoh dia dalam game, jadi yang tu sexual gratification dia mungkin melalui gambar-gambar, image dan suara bunyi kan. So pun sama juga. So grooming proses tu boleh digunakan pakai juga untuk gangguan cyber. Okay, itu saja. Terima kasih Tuan Syed. Saya rasa pengajaran di situ adalah jangan andaikan anak-anak ni mengada-ngada kalau mereka tak nak salam, tak nak peluk atuk dan sesiapa sahaja, sebab kita tak tahu, mungkin ada sesuatu yang tidak kena yang sedang berlaku yang kita memang tak sedari ya. Seterusnya kita beralih kepada Puan Asmida tentang child pornography. Child pornography ni menggunakan bahan-bahan yang membabitkan kanak-kanak, kebanyakannya berbentuk visual. Jadi Puan, apakah kaitan child pornography dengan pedofilia ni Puan? Okay, so sebagaimana yang kita tahu dan kita faham, child pornography ni adalah salah satu kecenderungan golongan pedofil yang mengimpikan ataupun menginginkan ataupun orang kata apa, kepuasan seksual dia dengan kanak-kanak. Sebenarnya. So maksudnya golongan pedofil ni dia orang kata apa, dia kepuasan dia lebih kepada kanak-kanak, bukan individu yang mungkin sebaya dengan dia. So dia kalau individu normal mungkin dalam kalangan kita sendiri sebenarnya dia tengok kanak-kanak ni sebagai seorang individu yang naif, comel, cantik, handsome, semua segala bagai berkaitan dengan kanak-kanak tu semua bagi kita semua baik-baik. Tapi kalau golongan pedofil ni dia nampak sebagai seorang individu yang menjadi pemuas nafsu kepada dia sendiri. Kalau kita tengok balik pada gambar yang yang saya share dekat sini, kalau kita tengok pada gambar yang atas tu, seorang kanak-kanak ni, kita tengok dia sangat cantik dengan dia punya gaun dia yang kembang, something like that. Tapi golongan pedofil dia fikir lain.
So golongan pedophile yang warna kuning yang di highlightkan tu, dia nampak tangan dia nak kena masuk kat dalam skirt budak tu. So pemikiran dia dah ada cognitive distortion dekat situ. Dia ada masalah daripada sudut mental dia ada kecelaruan dekat situ. So kalau ikutkan gambar yang kedua pula, kalau kita tengok balik, contohnya gambar yang kedua, Cik Ahmad boleh share? Okay. So kalau kita tengok balik gambar ni, kanak-kanak ni sedang main kereta. Kita main sport car lah contohnya. Kalau kita tengok dia, so dia dalam dunia dan fantasi dia sendiri kanak-kanak ni. Kalau kita tengok balik. Dan asyik, kata apa, dalam dunia dia lah. So kalau kita tengok, tapi golongan pedophile dia tak fikir macam tu. Dia fikirkan, kata kanak-kanak ni sekarang ni sedang, kata apa, saya nak sebut, saya harap semua terbuka lah ya. So dia buat oral sex lah kepada pada pemangsa ni sebenarnya. So pemikiran dia memang dah, orang kata apa, dah memang bercelaru dah dekat situ. So dia memang ada isu yang berkaitan dengan orang kata apa, dia tak boleh tengok soal kanak-kanak. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok balik, ada yang contohnya gambar-gambar tertentu yang di-share, yang sebelum ni saya pernah pergi, ada pernah ikut ceramah-ceramah tertentu sebelum ni, penuh air mani dekat skrin laptop tu. Maksudnya dia, orang kata apa, cuba untuk puaskan dia punya nafsu. Bila tengok gambar kanak-kanak ni pun dia dah rasa macam, tak boleh tahan dia punya nafsu dia. Maksudnya kanak-kanak adalah pemuas nafsu dia tu, pemangsa tu sendiri. So maksudnya child pornography ni memang ada juga kaitannya dengan pedophile. So kat situ. Okay. Puan Asmida, saya nak tambah juga, banyak orang dan di Malaysia ni pun banyak orang rasa dia pandai kontrol tengok porn ni. Okey, termasuklah apa yang kanak-kanak tu. Masalahnya yang kita nak kena sebut kat sini, mula-mula tengok dia rasa dia boleh kawal, boleh kontrol. Tapi lepas tu dia akan, bila dah habis dah porno tu, dah semua dah katalog dia dah tengok, dia akan tiba-tiba akan mungkin ada rasa nak cuba. Itulah dia. Jadi banyak orang memang kata, alah tengok je, cakap je. Tak boleh nak digalakkan bercakap itu dan semuanya, sebab terbukti ramai sebenarnya yang tersesar sebab dia dah lama sangat tengok dan dia nak cuba. Bila dia dah cuba, dia tak sedar dan dia telah melakukan satu kesalahan. Padahal tengok porno tu sendiri dah jadi satu kesalahan dah. Porno kanak-kanak lagi banyak, ada lebih banyak akta sebenarnya yang boleh nak charge dengan pornografi kanak-kanak, termasuk yang baru 2017. Jadi itu sebenarnya yang masyarakat nak kena faham, dan semua orang normalkan benda ni. Ini yang masalahnya, semua orang normal. Contoh yang tadi kata pakai skirt tadi, kita dah tengok tu banyak dah. Dalam Facebook pun kita boleh nampak ada orang kata, tembamnya dia ni, comel, aku gigit lah dia punya tu. Macam tu pun sebenarnya dah salah. Tapi memang wujud sebab kita normalkan dia. Jadi tak usah kita fikir sampai ke peringkat teruk sana, sebab itulah yang menyebabkan orang kata, tak ada, aku tak macam tu babe, aku tak macam tu, aku cuma setakat tengok ajalah dan scroll ni, aku tengok ajalah kan, kalau macam tu. Itulah puncanya, termasuk semua billboard sampai ke Johor dengan semua putih, ketat, mampan, rapat, lazat, apa-apa tu, itulah puncanya untuk kita membuatkan orang rasa macam kau ni tak berapa open lah, macam tu. Itulah punca dia. Ya. Inilah yang kita diperingatkan, ya, la taqrabu zina, jangan kamu dekati. Bukan, it's already dah bagi pre-warning dah, ya. Bagaimana ianya akan seperti tarik tali, dia pelan-pelan, dia bukannya serta-merta dalam situasi kita menghadapi cabaran ini. Dan saya nak sentuh dengan Tuan Syed ni something very controversial in the sense that apabila berlaku sumbang mahram atau apa-apa kepada anak-anak ni, jenayah seksual ini, kita ada menerima banyak maklum balas bahawa ahli keluarga protect pemangsa, pelaku, ya, yang pesalah yang melakukan jenayah ini. So itu akhirnya anak itulah yang menjadi mangsa, yang tidak ada sesiapa yang memberi bantuan dari segi fizikal dan mental dan sebagainya, kerana ahli keluarga sendiri, termasuklah ibu kadang-kadang yang
melindungi mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang cukup zalim dan juga sebenarnya mereka mungkin sehinggakan masa depan anak tersebut mungkin terputus. Silakan Tuan Syed. What is your response? Okey. Sebenarnya melindungi pemangsa ini memang agak normal dan tak perlu sampai ke peringkat melindungi pemangsa ni. Kadang-kadang mangsa tu sendiri nak melindungi pemangsa. Okey, sebab katalah tu bapak dia kan, dia kata nanti kalau dia report bapak dia nanti apa jadi. Jadi dia ada banyak faktor dan saya sebenarnya sebab yang akan buat laporan tersebut adalah kanak-kanak itu tahu. Katalah 16 tahun dah boleh bercakap kan. Jadi dah boleh pergi balai polis sendiri dan kita nampak dah dekat Malaysia ni Pak ada kanak-kanak yang terus pergi balai polis pun dah ada. Jadi yang saya nak sebut kat sini, apabila lah kita dapat satu pelaporan dan orang semua kata melindungi belah pemangsa disebabkan maklumat apa yang mereka faham di Malaysia ini. Maknanya dia kalau dia report tak masuk gaji, tak ada bayar sewa, tak dapat pergi sekolah, akan dicemooh keluarga, lepas tu akan dihalau rumah. Jadi banyak benda-benda macam tu. Itu adalah benda-benda yang memang kita dengar lah. Kemudian untuk kadang-kadang tu sendiri, bila dia report, dia kata dia report kat kita dan dia tak nak buat report. Dan dia cuma nak tanya macam, saya kadang-kadang malam-malam bila mak kerja malam, ayah akan datang untuk raba saya, cium saya, ramas buah dada saya dan sebagainya kan. Jadi apa patut saya buat? Automatically siapa-siapa yang dengar akan kata report polis. Tapi itu bukan dia nak. Dia cuma tak nak ayah dia datang malam-malam ramas buah dada dia, cium mulut dia dan sebagainya. Itu je yang dia tak nak. Itu je yang dia nak daripada sini. Jadi apa yang kita nak buat? Jadi saya kena terangkan dulu untuk persediaan dia, nak kena fahamkan dia kenapa buat report tu adalah terbaik untuk dia. Itu semua tak boleh dibualkan macam dalam forum ke, panggil dia datang ke, anak tu keluar kata nak pergi balai polis untuk dapat kaunseling pun orang dah kepoh. Okey, kalau pergi kaunselor pun orang dah kepoh sebab dia akan dengar tu. Tapi penyediaan mangsa supaya belah polis tu boleh buat siasatan dengan baik, kena dijalankan dulu. So saya kena terangkan dia sikit-sikit sebab nanti ayah balik, kita tak boleh cakap sekarang, delete semua WhatsApp. Jadi bila itu berlaku saya kena cakap sikit-sikit, saya kena pergi dulu bagaimana menyelamatkan diri dalam rumah apabila progol setiap malam mengganggu. Orang marah kat saya sebab orang kata kenapa nak selamatkan diri progol semua ni? Kunci pintu, lumur najis kat kemaluan, letakkan pewarna pada kemaluan dan buah dada supaya ada tanda di tangan. Macam-macam kanak-kanak tu kena buat. Dan untuk dia faham dulu, sementara kita fahamkan kat dia kenapa buat report tu lebih baik. Sebab kalau kita paksa, pakcik-makcik dia dapat tahu dah terus bawa pergi polis, sampai kat polis dia kata, tak adalah sekali tu je, lepas tu dia tak buat lagi dah. Dah lama dah, tak ingat dah. Dia terus buat macam tu. So, nak buat laporan apa? Nak cakap apa? Jadi, itu untuk mangsa. Kalau keluarga mangsa pula, dia fikir benda-benda lain macam tu lah. Oh, dia ni tipu, dia ni yang gatal kat bapak dia dan sebagainya itu. Jadi, untuk belah itu tu pasal belah mangsa kena kuat dulu. Dan apabila timbul yang lain tu, baru kita boleh cakap macam perkara-perkara lain. Tetapi, saya selalu yakin kalau mangsa-mangsa memahami kenapa pentingnya buat laporan tu, dia akan buat laporan yang betul dan polis akan dapat sempat buat ambil bukti dan teruskan siasatan. Yeah. Okay? So saya tak akan risaulah pasal kenapa mak protect suami kan atau apa-apa sebab pun dia akan sampai juga sebenarnya. Okay? Yeah. Terima kasih. Sedar tak sedar kita sudah menghampiri 1 jam dalam perbincangan ini yang sudah melimpasi angka 50 daripada peserta. Saya beri panel kita dalam 1-2 minit untuk bertenang sebab kita akan beri peluang kepada para peserta untuk sama ada memberi persoalan ataupun komentar dan sebagainya. Jadi untuk memberi ruang tersebut, saya sebenarnya terbaca suatu artikel di dalam Malay Mail, surat daripada seorang yang bernama Dr. Kamal Kenny. Jadi dia kata dia kenal Tuan Syed dan dia amat prihatin dalam isu ini sebagai seorang consultant, social psychologist, associate professor dan malangnya dia tidak dapat hadir kerana ada urusan daripada tugas dia dan dia menghantar
message dia kepada kita untuk selama 2 minit. Jadi kita beri peluang bagi tuan-tuan dan puan-puan mendengar penyampaian beliau dan beri peluang kepada panelis kita untuk bersiap sedia untuk menjawab persoalan-persoalan dan insya-Allah supaya kita harapkan bahawa ini adalah sesuatu topik yang begitu penting ya. Kita dengar pandangan daripada Dr. Kamal Kenny. Salam semua, saya Dr. Kamal, pengurusi Persekutuan Persatuan Reproduktif Kesihatan Malaysia. Saya rasa memang perlu kita adakan ruang untuk membicarakan isu pedofilia dan jenayah seksual kanak-kanak. Bagi pendapat saya, isu paling utama dalam kita menangani fenomena ini adalah dengan meningkatkan kesedaran pada orang ramai tentang apa itu sebenarnya pedofilia dan faktor-faktor yang mendorong seseorang kanak-kanak menjadi mangsa pedofil. Dengan norma baru disebabkan oleh COVID-19, kita tidak dapat menafikan bahawa kes jenayah seksual kanak-kanak telah bertambah. Soalan di sini adalah mengapa berlakunya peningkatan kes ini? Adakah ia disebabkan masa yang diluangkan di internet lebih lama untuk kanak-kanak yang membuatkan mereka senang menjadi mangsa seksual cyber, atau masa diluangkan di rumah yang membuatkan pemangsa senang mengambil kesempatan terhadap mangsa? So semua ini harus diambil kira dalam kita merangka satu sistem yang dapat menangani isu ini dengan lebih berkesan. So demikian tadi menunjukkan bahawa kita menghadapi dilema. Anak perlu diselamatkan daripada luar, tapi di dalam rumah pun ada juga mereka-mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. So kita boleh lihat sekarang beberapa komentar ataupun persoalan-persoalan daripada peserta kita melalui chat box tersebut, supaya kita, terutamanya kepada Puan Fadlina Siddiq, saya kira beliau seorang daripada peguam yang aktivis juga, yang merasakan bahawa cabaran stereotyping yang Tuan Syed Azmi sebut tadi boleh juga menyebabkan lawatan ataupun menafikan hak seorang bapa bertemu dengan anak dia, dan ibu menggunakan itu sebagai sebab, dan juga di samping itu juga beliau memberi pandangan bahawa bukan semua parents yang mempunyai kekuatan untuk melaporkan. Jadi apa pandangan di kalangan panelis untuk kita menangani isu ini, supaya apakah cukupkah sekarang ini masyarakat jelas atau isu ini, ataupun penerangan belum lagi hebat, ataupun beberapa isu-isu sistem dan fundamental yang belum kita selesaikan. Saya buka kepada mana-mana panelis untuk memberi pandangan mereka. Boleh unmute Puan Nurul. Puan Nurul? Puan Nurul boleh. Ada? Atau Tuan Zaid? Okey, saya jawab je lah dulu. Apa tu yang stereotype yang saya rasa Puan Fadlina sebut tadi tu adalah bermaksud bahawa kita memang tak nak perkara ni berlaku. Okey, tak siapa nak perkara ni berlaku, dan kalau berlaku pun saya kena faham juga bahawa denial akan masuk. Jadi dia akan masuk kalau kita lah dalam keluarga belah pemangsa tu, sebab akhir-akhir ini kita dapat banyak kes daripada pemangsa itu sendiri kan. Dia kata dia tak buat sebenarnya, orang kena tuduh lah, dia tak buat sebenarnya dan sebagainya kan. Susah lah, tapi stereotype tu yang telah menyebabkan tu. Sama juga dulu-dulu, ingat tak bila kita dengar perkataan, oh yang tu dia duduk dengan ibu tiri, ibu tiri tu jahat. Itu stereotyping sebabkan filem bawang putih bawang merah kan. Jadi semua orang akan ingat ibu tiri tu mesti jahat. Okey, jadi apa stereotype macam tu yang saya rasa Puan Fadlina tadi maksudkan, yang mesti kita kena buanglah, sebab kita kena fokus pada apa yang dekat depan tu lah. Itu apa yang saya rasa. Jadi kalau kita nak tangani tu adalah dengan fakta. That's why kalau kita kata dalam case custody battle, yang mana saya rasa Puan Fadlina as a lawyer banyak akan tu kan. Susah untuk kalau siapa-siapa cerita, tahu tak I punya ex-husband tu dia memang suka tengok porn, jadi dia akan buat kat anak dia.
And then bila saya tanya, ni bercerai ke? Bercerai. Tak duduk sama, tak duduk sama. Hak penjagaan belum tentu lagi. Of course dia akan cakap semua pasal sebelah pihak tu lagi buruk daripada dia. That's why saya rasa itu bukannya the best interest of the child, itu best interest of the adult. Jadi mahkamah adalah kawasan yang paling selamat sebab dua-dua dapat dengar daripada dua-dua pihak. You berani tuduh kata orang tu kuat tengok porn dan akan membahayakan anak you, you kena buktikanlah. Tapi itu tidak ada datangnya best interest of the child. Dan stereotype benda-benda macam tu yang tidak membantu. Dan kalau kata sepanjang saya kahwin dulu, tahu tak dia sebenarnya setiap hujung minggu dia akan isap dada, ni. Lepas tu ada buat report? Tak ada. Apa buktinya? You betul-betul nak elakkan daripada anak you kena apa-apa bala dan malapetaka, dan you kena daripada awal lagi nak kena buat lah. Jadi dalam keluarga itu nak kena buat, tak boleh main cakap aja. Because pihak polis nak buat macam mana? So yang tu saya serahkan pada Pak Nurul. Terima kasih Tuan Syed. Ni soalan seterusnya ya dari Cik Chor Kirol. Maaf kalau saya salah sebut ya. Bagaimana nak confront pelaku yang kita dah kenal pasti dan pelaku diyakini tersebut adalah keluarga rapat. Maksudnya sebelum kita ambil legal action, kita dah tahu, dah ada bukti dan kita yakin. So what do we do as parents ataupun individu ataupun orang dewasa, guru dan seterusnya yang bertanggungjawab? Silakan Puan Nurul Asmida. Okey. Kalau kita ikutkan daripada apa yang betul audience semua tanya berkaitan dengan macam mana kita nak confront sebenarnya pelaku yang kita dah kenal pasti ni. Sebenarnya kalau kita tanya dia, tak ada individu pun dia tak nak mengaku sebenarnya. Sehinggalah kita nampak ada bukti tu yang betul-betul sebenarnya. Kalau kita confront, contohnya, siapa yang kalau kita cakap sendiri dengan anak kita lah, anak kita lebih kurang mungkin dalam umur 9 tahun, 5 tahun, something like that. Kalau kita tanya siapa yang buat ni, siapa pecahkan pasu ni, so takkan ada individu yang akan mengaku berkaitan dengan benda tu. So apa-apa pun yang paling penting sekali untuk kita nak confront ni, so dia kena banyak pakaikan elemen psikologi untuk reverse balik dia punya psikologi supaya dia sendiri akan terperangkap dengan apa benda ataupun individu ni yang cuba lakukan, pelaku ni yang dah lakukan pada anak-anak yang jadi mangsa tu lah. So maksudnya kalau kita confront pun memang kita takkan dapat lah sebab kita memang confront kita lebih kepada fizikal. Kita akan buat dia lagi tak nak bercakap, diam, tak nak berkongsi apa-apa pun. Macam itulah juga dengan anak kita, apatah lagi orang dewasa. So benda yang paling penting nak confront, kena ada ilmu psikologi untuk kita reverse balik dia punya psikologi supaya dia tertangkap ataupun kita dapat kesan. Sebab benda-benda macam ni senang saja kita nak tengok dia, kata apa sama ada dia ni dalam ada defense mechanism dia ke apa ke. So maksudnya dekat situ kita dah dapat kesan sama ada dia ni adalah betul-betul buat ataupun tidak. Berkaitan dengan itulah Puan Jamilah. So saya rasa mungkin kalau Tuan Syed mungkin nak tambah sikit ke daripada apa yang mungkin saya dah sampaikan pun boleh juga. Tapi daripada sudut pandangan saya sebagai psikologi tu, itu saja yang saya boleh kongsikan. Ya, saya rasa ini adalah satu soalan yang sangat penting kerana saya agak ya mungkin ada di luar sana antara di kalangan audiens kita yang menunggu sesi ini untuk mendapat tips yang praktikal. Sebab ini adalah satu perkara yang sangat berat. Nak cerita dengan orang pun kita bersalah kan? Sebab ini seperti buka pekung dalam keluarga sendiri umpamanya. Jadi apa yang kita perlu buat? Sila. Okey, tadi apa yang Puan Nurul cakap tadi tu memang betul lah. Tapi saya tengah nak fikir ayat dia saya nak cakap. Kalau kita kata apa nak buat kan, kalau kita ada bukti, ini masalah masyarakat kita lah. Kita tak perlu nak tunggu bila ada bukti yang lengkap dan sebagainya sebab kita bukan pegawai penyiasat. Okey, itu part yang saya, dan bila dia kata dia kena rogol, kena rogol bapak dia, dan cepat-cepat pergi bawa polis ke apa kan. Kadang-kadang saya rasa dia faham tak rogol tu apa. Ada penetration of penis ke dalam vagina ke, atau dia guna jari ke, dia guna lidah ke, dia guna objek ke. Faham tak? Semua itu ada lain-lain dia. Tapi kita bukan pakar tu. Walaupun you boleh belajar semua tu, still, nombor satu ialah bila you dah dengar tu berlaku sesuatu yang ada macam fizikal, just kalau kes baru, less than 48 hours, pergi hospital terus. Kalau dah lama, macam lebih daripada tu atau seminggu, then you pergi terus pada polis dulu. You know, macam mana pun dua-dua boleh pergi dulu. And then, bila kita dah faham macam tu, dan kita tak nak anak itu repeat banyak kali tau.
Kita tak nak anak tu repeat banyak kali yang dia kena buat buka cerita ni every time. Jadi saya rasa untuk parents pun kan, kalau dia, sebab contoh cabul, it's very difficult nak provekan cabul. Sebab dia tak ada evidence physical kebanyakannya kan. But it doesn't matter. Pergi buat report. Sebab bila dia buat report, and katalah NFA, no further action kan. Okay, dia bukan je senang-senang macam tu polis cakap macam tu, dia ada siasatan juga. Dia panggil juga orang tu. Kalau dia rasa boleh lepas lari, dia buat tahan reman. Tahan reman bukan makna dia menjalani hukuman. Dia ditahan untuk membuatkan siasatan. Itu bukan kerja kita as public. Itu kerja polis. Jadi, biar polis tu buat tu. Tapi, nampak tak? Kalaulah dia fikir, oh tak ada evidence, tak payah pergilah. Sebab dia fikir dia penyiasat. No, you bukan penyiasat. Kalau dia kata dia kena cabul, kena rubber dan rubber, kan, rubber, ciung, apa macam tu, and then kata cabul, and then tak nak bawa pergi polis sebab tak ada tanda, tak boleh lah. You still pergi buat report. Sama ada, sebab apa? Bila ada report, ada satu dokumen yang ada orang dah tahu. Datang, and then orang tu kata tak buat lagi. Lepas tu, 4-5 bulan kemudian, ada. Dekat orang lain pula. Nama dia naik lagi. Ada tak possibility itu? Adakah possibility itu benar? Dan mungkin orang yang kedua tu ada bukti lain. Sebab bukannya semua orang masuk buat report polis terus masuk social media, semua orang tahu. Tak. Dia akan jadi yang lain. Nampak tak? Tanggungjawab kita amat basic. Mandatory reporting 3 orang saja, iaitu doktor, parents and child minders. Itu memang dalam akta. Okay? Tapi orang lain pun, kalau dia syak pun, dia boleh buat laporan tanpa sebarang liability terhadap dia. Now, however, banyak orang takut nak buat macam tu sebab takut dia akan dituduh memfitnah. Jadi takut dapat tu kan, semua tu. Tapi undang-undang jelas kata tak kena. And kalau you takut sangat pun lah, you memang takut, you just have to dial 15999 atau 19265999. Bila you buat macam tu, you tak payah tinggalkan nama. Jadi, ada banyak ruang kat Malaysia ni, kita dah bagi peluang untuk buat laporan untuk mengelakkan perkara contohnya Amir berlaku kan. Ada banyak sangat ruang macam tu. Kenapa kita nak tunggu? Sebab kita punya justifikasi, oh setakat raba aja dia boleh lupa lah kot besar-besar. So please understand, bagi saya nak tambah aja. Memang kerja polis tu dah cukup berat dah. Our job is just to bawa mangsa tu ke depan. Thank you. Thank you Tuan Syed. Saya nak rantai cantumkan isu yang dibawa oleh salah seorang daripada peserta kita ini berhubung dengan atuk perempuan suka bermain kemaluan, anak lelaki. Ini pada pandangan saya pun berlaku kepada satu kes yang mana ibu bapa balik ke rumah daripada pejabat melihat anak lelaki suka main kemaluan dia. Setelah diselidiki, difahami bahawa atuk lelaki dia pula suka main kemaluan dia. Jadi pada saya lah, ini ada konflik pada kanak-kanak sebab kita sebagai ibu bapa menerangkan pada anak-anak hormati orang tua, tak ikut, taat, dan oleh kerana mereka innocent, jadi memang ada kebimbangan di kalangan ibu bapa dan tenggelam punca untuk bagaimana nak menangani. Walaupun dalam kes yang disebut oleh salah seorang pendengar, dia kata dah explain dah tentang private part dan sebagainya. So itu the first issue, dan the second one tu berbentuk fizikal, tapi the second one ni ialah berbentuk online, isu gambar dan melihat dan sebagainya. So maybe sama ada Puan Nurul boleh komen dari sudut isu kes yang dibentangkan ni. Sekejap ya, saya cuba ni sekejap. Puan Nurul, saya bagi satu ayat je dulu untuk ni, boleh tak? Boleh. Okay, personally kan, kalau kita faham perkembangan kanak-kanak dan tengok umur kanak-kanak itu, menggentil penis ke apa untuk laki-laki umur 4 tahun, 5 tahun tu agak normal sebenarnya. Dan itu habit yang dia tak perasan. So sebenarnya kita boleh tepis. Dia kata jangan buat macam tu, jangan buat macam tu. Lagu Rasa Sayang pun kita ajar beratus kali baru budak faham. Apatah lagi benda yang fizikal yang dia tak sedar sebab tangan dia tu aja yang nak meraba penis dia tu pun lagi beratus kali kita kena cakap. Okay? Kalau yang si atuk tu yang dah boleh ditegur tu, kita kena tegur lah atuk tu. So sometimes yang tu saya rasa kena a bit logic thinking kat situ. Dan thirdly, sebab saya nampak soalan lain, sorry kata saya ayat je tadi, bodoh tu. So yang thirdly yang saya nak sebut ialah, nampak tak? Sekarang semua orang dah pakai atuk pido. Ini yang saya nak elakkan. Sebab pido itu dah tak boleh lah nak pakai kat dalam ini. Okey, Puan Nurul tolong tambahkan. Thank you.
Okay. So saya setuju sangat dengan apa yang Tuan Syed cuba nak sampaikan tu. Actually saya nak share saya punya pengalaman lah berkaitan dengan tabiat ataupun kegemaran anak-anak ni, sebab anak saya lelaki ada 3 orang dan saya ada 3 orang anak dan 3-3 lelaki. Yang mana yang nombor 2 dan nombor 3 ni dia ada satu kegemaran yang memang macam Tuan Syed cakap tadi tu lah, dia suka main dia punya tu. Okay, so macam contoh yang Tuan Syed bagilah, kita nak cakap pasal satu benda, satu sekali pun kita nak kena cakap. Macam ada satu dulu lah, berkaitan dengan seorang bapa dengan seorang anak tanya, ayah itu burung apa? Burung murai. So ayah dia ulang sampai satu tahap bila dia dah besar, ayah dia pun dah tua, ayah dia tanya balik, tu burung apa? So bila tanya ayah dia tanya berulang-ulang kali, anak tu jadi marah. Sebab apa? Jadi keadaan dekat situ. So bapa ni ada orang kata kesabaran dia dekat situ. So nak tunjukkan bahawa kita ni perlu ada kesabaran untuk nak kurangkan apa benda yang tingkah laku ataupun kelakuan anak yang dia rasa memang sebenarnya dia tak sedar pun apa benda yang dia buat. Tapi apa yang saya nak share dekat sini, anak saya baru je sunat lebih kurang dalam bulan 12 hari tu. So bila saya pergi jumpa dengan doktor yang buat rawatan berkhatan tu, dia memang akan ada, sebab dia akan pegang tu, actually saya tak tahulah sama ada mungkin ada anak-anak tuan-tuan perempuan yang ada kat sini mungkin ada isu yang sama dengan anak saya, sebab dia ada jangkitan dekat depan dia tu. So bila ada jangkitan dekat situ dia rasa gatal. Bila dia rasa gatal, dia rasa nak pegang je. So dekat situlah. So kita sendiri yang nak kena cakap, sebab dia tingkah laku yang dia buat tu adalah secara dia tidak sedar. Kadang-kadang sambil dia tengok TV, kadang-kadang dia makan pun dia tarik sebenarnya, sebab tingkah laku tu tak sedar. Dan kita yang kena kontrol dia punya tingkah laku tu supaya dia tidak terbawa-bawa sehingga dia semakin dewasa nantilah. So benda-benda macam tu kadang-kadang need to check dengan doktor juga. Bukan setakat dengan dia psikologis, tapi kena check dengan doktor juga. Mungkin ada jangkitan dekat dia punya alat kelamin tu sendiri. Okay, so yang seterusnya, apa lagi soalan tadi? Atuk pido. Macam Tuan Syed cakap tadi lah, kita dah stereotype kan. Bagi tahu kita dah labelkan individu tu. So which is not good lah. Sebabnya benda tu dia akan jadi orang kata satu stigma. Orang lain pun akan cakap so negatif juga kepada diri individu itu sendiri untuk dia nak melakukan perubahan dalam diri dia. So keadaan macam tu memang sangat tidak sihat lah. Sebab kita dah labelkan, kita dah orang kata judgemental terhadap individu tu. Kalau individu tu ada orang kata self esteem dia kuat ataupun orang kata dia punya defense mechanism dia tu tinggi, so dia akan kawal, dia akan cuba untuk halang ataupun tepis dia punya dakwaan tu. Kalau individu yang kata dia punya self esteem dia rendah, so dia akan terima bulat-bulat benda tu dan benda tu akan menjadi makan diri dia, seterusnya dia akan demotivate dan kita tak tahu apa benda yang akan jadi. Contohnya sekarang ni banyak sangat case depression. So benda tu dia akan lead kepada penyakit-penyakit yang tak sepatutnya yang kita disebabkan oleh penyataan kita yang kita kata kita labelkan individu tu dengan pedofil ataupun tak. So itu saja yang mungkin saya boleh kongsilah. Ya, terima kasih Puan. Saya nak kembali balik pada komen Tuan Syed tadi. Tuan Syed ada kata kalau kita nampak sesuatu yang kurang elok yang dilakukan oleh adik keluarga terdekat ataupun nenek atau sesiapa saja, ya, sepatutnya kita komen dan tegur. Jadi dalam masyarakat kita ni pada saya adalah sesuatu yang sukar nak menegur. Macam mana tu cara yang elok nak menegur, sebab kita rasa kita ni non-confrontational, budaya kita orang Melayu kan. Kalau boleh kita elak-elak nak bersemuka, nak tegur. Lebih-lebih lagi orang tu yang kita somebody yang kita look up. You know, kita hormat dia. Saya rasa sangat sukar. Kalau nak menegur, nak konfront budak tu senang. Tapi nak tegur orang yang kita dah banyak terutang budi, this is something like to me sangat-sangat sukar. Macam mana tu? Mungkin Tuan boleh kongsi di situ. Kaedah. Kaedah itu macam mana? Untuk biasanya soalan macam ni datang daripada para ibu apabila ayahnya sendiri atau bapa mertua dia sendirilah. Ini yang paling common dengan saya. And terutamanya bila nak tegur balik ayah tu, dia tengok situasi yang duduk serumah lagi susah.
kan, yang bukan datang melawat-lawat ni saja. So antara taktik yang banyak ibu pilih dan banyak-banyak benda yang saya selalu nasihatkan, ibu tu akan memilih untuk kuatkan dari segi anaknya itu. Contohnya, dia tak nak, dia kata okey, rules dia kalau handphone takut pornografi kan. Kalau handphone tak boleh pinjam phone orang lain kecuali phone yang dibenarkan oleh ibu bapa. Okey, jadi dia kuatkan dari segi anak itu. Lepas tu nombor 2, dia akan cakaplah apa-apa yang untuk mengelakkan ada hubungan antara anak dengan atuk dia tu. And then nak tegur atuk ni is not an easy thing. Saya cakap terus terang, yang paling biasa ni atuk lah. Dan atuk tidak ada niat jahat sebenarnya. Dia tak ada niat jahat sebenarnya. Tapi itu yang dia rasa, Allah, aku kecil dulu boleh je, apa saya ni pun kau nak ni. Dah datang kat situ, dah datang ego dan sebagainya. It takes time a bit. We have a lot of mothers yang mempunyai problem kat sini sampai dia nak keluar rumah, dia kuncikan anak-anak dia dalam bilik, baru dia keluar nak pergi beli barang, baru balik, baru buka pintu tu. Sebab dia takut, sebab ayah dia bukan, tak ada tendensi pedofil ke apa, tak ada, tapi mempunyai tabiat-tabiat yang bagi dia tak mau ajar kat anak-anak dia. Itu pendek dia tak mau ajar kat anak dia. So nak bercakap pada orang tua, because this is the common one sekarang sebab semua orang duduk dalam rumah. Okay, nak ditegur macam tu memang susah. And lastly, ada satu, bukan saya kata berjaya, tapi ada satu case tu, anak dia tu, and this is what the type yang macam dia ajar, and I'm very happy sebab suasana dia very Malay. Dia ajar semua dia dah Melayu sebenarnya. Dia tidaklah kata, oh I was reading this PhD from Berkeley ke apa, tak ada. Dia memang very Malay like kan. And dia ajar sampai anak tu dapat tegur kat atuk dia tu. Padahal cucu tu yang tegur atuk. Malu atuk, malu. Jadi dia guna perkataan macam, kalau tak selesa, just cakap tu malu. Kalau kata dia tak ada pergi kepada jauh-jauh kata tak nak, tolong. Tak sampai ke peringkat tolong itu yang besar. Dia cuma cakap, kalau macam ni macam mana? Cakap apa? Malu. Okey, jadi kalau main dengan siapa-siapa dia buat macam ni, kita jerit apa? Malu. And anak dia hari tu bagi saya contoh yang memang anak dia tengah jerit waktu tengah cakap dengan saya, malulah tok. Jadi dia lari kat situ kan. Jadi memanglah, jadi dia gunakan itu. Ada ibu yang actually cakap kuat-kuat mengenai rules dalam rumah. Kata, okey kat sini kita tak boleh tengok cium-cium semua ni, tak boleh. Jangan. Tapi dia tidak, sebab dia nak hormat lagi orang tua tu, jadi dia tak ada nak pergi direct to there. Ada yang try untuk slow talk dengan para atuk ni. Sorry, sebab contoh saya memang betul atuk. Memang semuanya atuk, okay? And nak slow talk, and some of them memang terkecil hati, okay? And then dia katalah, you can do your private stuff, kata macam itu, atuk nak tengok, atuk nak tengok porno dan sebagainya, teruskanlah kat situ, sebab dia dah tahu dia tak boleh lagi dah tu, atuk tak nak dengar. But dia kata, nak tengok macam mana pun, I just don't want my children to go near your place or your home or your activity. Tak nak. Dia actually cakap macam tu. But it was very difficult to baik pulih perkara itu sebab after that dia nak makan sama pun dia tak nak. Dia merajuk. Faham tak? So it is difficult. Saya tak main-main. And I'm not going to give anything yang kata makes it easy. Tapi sebagaimana orang lain, kalau kita tak beritahu, half the battle kita tak tahu. So at least mesti bagi tahu. Jangan campur lagi dengan agama. All of this atuk ni pergi surau dia. So jangan nak campurkan bahagian itu semua lain. Okay? Itu saya punya pendapat lah. Ya, saya sangat setuju dengan komen Tuan Syed tu. Pada saya ya, Tuan Syed dan Puan Asmida, kita sebagai ibu bapa perlu sentiasa mengambil peduli bahawa tugas kita sebagai ibu bapa ni, dia bukan setakat bagi makan anak-anak saja, bukan setakat sekolah, but to protect them, melindungi anak-anak. Jadi kalau kita timbang balik atuk ataupun nenek yang kecil hati versus anak yang perlu dilindungi, jadi kita perlu jelas di situ apakah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Sebab atuk dengan nenek itu satu cerita. Mungkin mereka ada tabiat dan mereka adalah orang dewasa yang boleh melindungi diri mereka sendiri, tetapi anak-anak ni dia tak boleh lindungi diri dia sendiri. Jadi kita lah apa orang kata harus memastikan bahawa amanah ni kita jaga mendatang minyak yang penuh. Ya, berani kerana benar, takut kerana salah. Dan we have to be firm pada pandangan saya, tegas tetapi berhemah dan berhikmah. Kerana ini juga adalah hubungan silaturahim dan kita perlu memberi pendidikan kepada mereka dan menjaga air muka masing-masing kerana
kalaulah kadang-kadang berlaku hanya episod tu sekali sahaja dan mungkin tak akan berulang dan diharapkan. Saya cuma terlupa, jangan takut kita terlepas pandang. Ada soalan berhubung dengan contoh kes online ni, sebab yang fizikal tu kita ada gambar-gambar anak-anak dipaparkan social media. Apa komen Puan Asmida ataupun Tuan Syed daripada isu online ni? Ini satu topik lah by itself. Saya jawab ke? Ya, boleh. Sila. Okay. So berkaitan dengan orang kata apa online, secara online ni. So, bila kita tengok balik, kadang-kadang saya sendiri pun ada menerima ataupun menjalankan sesi kaunseling lah terhadap kanak-kanak yang lebih usia dia lebih kurang dalam 10 tahun yang orang kata apa di grooming secara online melalui game sebenarnya. So tempoh masa dia tu agak singkat. Kalau saya tengok tu agak singkat jugalah, dalam lebih kurang 2 minggu je. Tapi macam mana yang saya bagi tahu tadi, daripada awal-awal tu masa stages of sexual grooming tu, kalau tengok sendiri sebenarnya dia dah start buat bagi kanak-kanak ni percaya sebenarnya kalau kita tengok balik. Sebab benda ni kita tak nampak benda ni. Sebab kita tak tahu strangers daripada mana. Kadang-kadang mungkin individu ni sendiri mungkin daripada ahli keluarga kita. Okay, kadang-kadang sebab dia dah target dah individu ni, oh tak boleh ni, aku rasa macam nak buat something dia dengan budak ni. So dia create satu satu idea yang baru untuk, mungkin saya just share je lah mungkin. So kadang-kadang juga ada individu yang memang stranger, memang tak tahu siapa-siapa, tapi dia cuba orang kata apa, gula-gulakan dengan kanak-kanak tu, kalau nak naik lagi, nak upgrade level game ni, dia akan bagi duit. So ada satu kes yang saya handle ni sebenarnya memang real case tahun lepas, mana budak ni dah orang kata apa, dah share dia punya gambar bogel dia lah actually pada individu ni. Sebab selepas lebih kurang dalam 2 minggu individu tu asyik minta dekat dia, dia rasa tak tahan. Sebab kanak-kanak ni dia ada satu benda je. Okay, bukan satu benda. Maksudnya bila kita paksa dia akan terus kunci mulut, ataupun bila dia dah start rasa bosan tu, dia akan nalah bagilah, menyampah lah aku. So saya punya klien ni, dia punya attitude dia, sebab bila dia paksa, dia rasa fed up. So bila dia rasa fed up tu, dia dah bagi. Sebab dia kata abang tu akan bagi dekat dia 1,000 untuk dia upgrade level game tu yang seterusnya lah. Sebabnya nak upgrade level, dia cakap dengan saya, sebab saya pun tak tahu, tak pernah main game tu actually. Okay, dia kata memang nak kena bayar, kak, dia kata dekat saya. Okay, so bila budak ni dah didesak berhari-hari, fed up, budak tu terus kongsi gambar dia. And bila dah kongsi semua, dah bagi gambar, ada lebih kurang dalam 3 keping kalau tak silap saya, dia bagi, individu tu menghilangkan diri. So dia rasa dikhianati. Bila dia tanya, budak ni, klien saya ni tanya, mana duit saya apa semua, tak jawab. Last sekali dia menghilangkan diri. So secara tak langsung budak ni trauma. Dia tak nak pergi sekolah sebab dia rasa malu. Kejap lagi orang tahu ni gambar aku ni. Tiba-tiba kalau kawan-kawan yang lain yang main game tu tahu tu gambar aku, macam mana? So benda tu dia keep on, dia punya bermain di fikiran dia. So dia trauma dan dia sangat beremosi, dia tak tahu nak buat apa sebenarnya. That's why kanak-kanak ni memang datang jumpa dengan saya untuk saya bantulah bagaimana untuk dia nak kurangkan rasa trauma dia. Dan untuk kita, peranan ibu bapa dekat sini juga sebenarnya, bila anak tu dah buat macam tu, kadang-kadang kita memang sangat geram. Okay, kenapa kan nak tunjuk alat sulit tu sebenarnya kepada individu lain yang kata apa, yang bukan sepatutnya kita tunjuk, dan kita akan bagi punishment pada dia sebenarnya. Tapi kalau daripada satu sudut memang kita marah, okay, tapi dalam pendekatan marah tu kita kena educate balik. Kita punya anak tu memang dia dah buat salah, tapi next time kita ajar dia balik apa benda yang dia patut buat sebenarnya, macam mana yang dia patut halang sebenarnya, apa benda yang patut, apa benda yang tidak. Dan apa yang paling penting sekali saya nyatakan pada klien saya ni, saya nyatakan pada dia bahawa individu yang nak tengok alat kemaluan individu lain ni, maksudnya dia adalah individu yang sakit daripada sudut mental dia. Sebab saya nak fahamkan saya punya klien saya yang orang kata apa, usia dia
di kalangan anak-anak saya je lah, lebih kurang dalam 12 tahun ke bawah lah. So keadaan dekat situ, bila saya tanya balik, okay, boleh tak kalau saya tanya dia balik, adakah wajar kalau saya nak minta nak tengok kemaluan adik sekarang? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh, itu saya punya. So saya punyalah tengok, saya pesan. So kalau individu lain lah tengok, dia punya, dia sendirilah tengok. Kalau individu lain tu nak tengok kita punya, dia maksud dia sakit mental. Ada sesuatu yang perlu dibantu individu tu. Okay, so itu yang pendekatan yang saya buat pada klien-klien saya yang kes-kes yang orang kata apa melalui online ni lah. Kebanyakannya memang dia dah orang kata apa, dia dah share baru sedar. Ada satu kes tu lagilah kembar dua-dua orang kena. Lagi sedih bila tengok balik, kita tengok. Sebab dia rasa macam adik dia tak tahu, rupanya adik dia pun bagi, abang pun bagi gambar yang sama. Dan saya so keadaan macam tu lah. Dia grooming seolah-olah tidak mengenali dua beradik ni, tapi dalam masa sama dia minta gambar kemaluan dua-dua beradik tu. So keadaan dekat sini memang orang kata apa, sangat menyedihkan. Kadang-kadang perlu ada orang kata apa, kawalan jugalah daripada kita sebagai seorang ibu bapa ni. Memang kena ada kawalan terhadap apa benda yang anak-anak buat sebenarnya. Alright? Okey. Ini saya merasakan masih banyak lagi yang mungkin kita boleh perkatakan, kita bincang dan kita beri pencerahan, tapi masa begitu cemburu dengan kita. Saya nak memberi masa 1-2 minit untuk panelis kita memberikan kata-kata akhir mereka, dia last remarks untuk mungkin peringatan, mungkin sesuatu nugget yang mereka boleh share dengan kita. Saya mulakan dengan Tuan Syed, and then seterusnya Puan Nurul boleh sambung dalam masa 1-2 minit seorang. Okey, isu mengenai gangguan seksual kanak-kanak sewaktu COVID ni ada dua. Satunya datang daripada seseorang atau dalam game ke, dalam cyber ke, atau di luar terhadap kanak-kanak, dan juga yang tu sebab kita nampak macam itu orang dewasa, orang jahat buat kat anak kita. Dan lagi satu adalah apabila, dan malangnya kebanyakannya apabila ibu bapa sedar bahawa anak itu terjebak dalam sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maknanya dia tengok porno ke, dia tengok apa ke. Nampak tak? So dua-dua adalah gangguan seksual dalam hidup kanak-kanak, sebab keadaan seksual ni tidak patut berlaku dalam hidup kanak-kanak itu. Jadi so dua-dua ni perlu ditangani dengan cara yang berbeza. Jadi saya tak nak bila kita buat topik-topik macam ni orang semua jadi takut. Bila orang takut, dia tidak membantu, atau bila kita stereotip, dia tak membantu, dan kalau kita a bit sensitif sikit aja, dia tak membantu. Jadi bagi saya, mulai hari ini sebenarnya apa yang anda boleh buat, what is your mode of action, ialah berkomunikasi dengan anak-anak dalam pelbagai topik. It doesn't have to be about safe touch but touch saja. Dia sebab kita nak leadkan kepada kepercayaan ibu bapa bahawa ibu bapa adalah orang yang paling selamat untuk anda cerita apa-apa dan tak perlu rahsia pada sesiapa pun. Jadi you cakap pun, I tetap akan jadi your best friend. I still love you the most. Jadi itu yang kalau boleh waktu pandemik COVID dan semua berada di rumah dan work from home ini, kalau you dapat terapkan itu dengan anak anda sehingga umur dia 18 tahun atau 21 tahun atau sampai dikahwin, I'm telling you, you'll be successful enough untuk elakkan ini berlaku pada anak you. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Parents sebagai first and last line of defense untuk anak-anak. Puan Nurul, silakan. Okay, so saya sangat bersetujulah dengan apa benda yang Tuan Syed dah kongsikan tadi. So daripada pandangan saya, daripada sebagai seorang pegawai psikologi, yang paling penting sekali apa benda yang kita yang patut ataupun perlu kita buat bila kita tengok sendiri, contohnya katalah anak kita sendiri pun mungkin terjebak dengan aktiviti pedofilia ni ataupun sebagai pemangsa sebenarnya. Apa yang patut kita buat sebenarnya? Okey, daripada sudut situ perlu dapatkan first thing first, memang perlu dapatkan bantuan daripada individu-individu yang berautoriti ataupun yang boleh menjalankan terapi kepada individu yang mengalami ketagihan tu sendiri. Sebab saya perasan tadi ada satu soalan yang berkaitan dengan macam mana kita nak kurangkan ketagihan berkaitan dengan pornografi ni. So maksudnya benda-benda macam tu sebenarnya kita perlu tekankan dekat sini. Dia boleh diubati sebenarnya. Apa penyakit dalam dunia ni semua boleh diubati. Tapi diri kita sendiri
nak berubah ataupun tidak. So perlu dapatkan bantuan untuk kita buat modifikasi balik tingkah laku dia tu daripada tingkah laku ketagihan sehingga dia tidak ketagih lagi lah. So keadaan dia di situ. So apa pun yang paling penting sekali penekanan kepada ibu bapa jugalah. Okay, sebab sekarang ni kalau kita tengok balik budaya sharing ni sangat berleluasa sangat dalam kata apa media sosial. So kalau kita tengok balik ibu bapa suka sangat berkongsi berkaitan dengan perkembangan berkaitan dengan anak-anak. So mungkin boleh kurangkan jugalah daripada satu sudut untuk kita orang kata apa beri orang kata apa sedikit privacy kepada anak-anak kita sendirilah untuk mengelakkan anak kita ni orang kata apa daripada orang kata terjebak dengan menjadi mangsa pedofil ni sebenarnya. Okey, keadaan dekat situ satu yang paling penting sekali saya tahu dalam zaman yang orang kata apa pandemik sekarang ni, pembelajaran pun banyak yang PDPR berlaku di rumah semua. So gadget semua ada. Masing-masing anak-anak mungkin akan ada seorang satu lah maksudnya. So dekat sini pendekatan dia yang paling penting sekali kalau kita macam mana kita nak kontrol tu, dah ada satu aplikasi. Saya rasa dia dah viral dah pun berkaitan dengan aplikasi Google Link tu. Mungkin so ibu bapa boleh gunakan untuk kita pantau sebenarnya aktiviti anak-anak tu sendiri sebenarnya. So apa-apa pun yang paling penting sekali macam yang sebelum-sebelum ni apa yang dikongsikan oleh Tuan Said dengan apa tu panel kita yang apa tu moderator kita, yang paling penting sekali kena percaya dengan apa yang anak cakap. Okey, itu yang paling penting sebab kadang-kadang apa yang keluar daripada first dia punya lisan itu adalah jujur, lahir daripada hati dia. Itu saja. Sebab saya rasa macam saya nak kongsi lagi tapi saya rasa masa sangat suntuk sebab saya pun petang ni ada aktiviti lain lagi saya nak kena hadiri. Saya mohon maaf lah sekiranya ada keterlanjuran ataupun kesilapan saya dalam kata apa dalam berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini. Saya mohon maaf, mana yang baik tu semua datang daripada Allah, mana yang buruk tu semua datang daripada kelemahan saya sendiri dan insya-Allah saya cuba untuk perbaiki untuk tambah baik perkhidmatan saya insya-Allah. Terima kasih Puan dan Tuan. Saya rasa terlalu banyak ya mutiara-mutiara yang saya pelajari dan boleh dimanfaatkan oleh hadirin kita pada hari ini. Dan balik kepada seperti apa yang Puan dan Tuan sebutkan tadi, kualiti perhubungan dan juga bagaimana anak-anak kita itu percaya pada kita perlu dijaga. Dan bukan itu sahaja, sebenarnya kita ni bukan sahaja anak-anak kita pun perlu orang kata busybody dengan anak-anak di keliling kita sebab ini adalah masyarakat yang kita bina bersama. Jadi kami, saya dan suami bagi pihak Kumam Super Consultancy ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana Tuan Said dan juga Puan Asmidah sudi bersama kami dalam satu sesi yang saya rasa sangat bermanfaat untuk semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung. Saya ambil masa kecederaan sebab kita start lewat sikit tadi menunggu kehadiran Tuan Said. Cumanya saya nak maklumkan bahawa kita Kulmam Superdad Consultancy mengadakan siri Parenting Talk ini setiap bulan ya, setiap bulan dan satu program satu bulan. Jadi bulan depan pada 10 hari bulan Mac, Rabu pada masa yang sama 10 hari bulan Mac jam 11 pagi sehingga waktu sekarang 12.30 kita akan membicarakan berhubung dengan keperluan anak-anak istimewa, special needs children. Kerana itu kita perlu memberi pencerahan dan penerangan kepada kedua-dua ibu bapa bagaimana mereka membesarkan dan menangani cabaran mereka dengan anak-anak istimewa. Kita akan menerima kehadiran daripada Presiden Persatuan Disleksik yang beliau juga mengalami disleksia. Kemudian kita juga akan menerima pakar doktor pakar psikiatri kanak-kanak daripada Hospital Kuala Lumpur yang telah pun berdepan dengan isu ini. So ini adalah salah satu cabaran yang kita perlu bantu bersama dan mungkin kita dapat daripada mereka yang berpengalaman dari sudut autistik. Saya sedang mencuba bertanya dengan seorang yang buta yang kini telah menjadi seorang bapa dan anak dia berjaya. So kita akan interview dan juga
kalau kita berkesempatan mendengar juga penerangan ataupun pencerahan sedikit daripada seorang bapa yang mengalami anak dia yang pekak. Nampak normal anak tersebut, tapi bagaimana masyarakat, bagaimana anak tersebut mengalami dilema mereka masing-masing. Ini isu pedofilia tidak akan berhenti di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan kembali daripada suatu masa yang akan datang, insya-Allah beberapa bulan akan datang, supaya kita sentiasa segarkan isu ini supaya masyarakat memahami dan kita dapat mengurang dan seterusnya membantras isu yang kita hadapi. Semoga Allah merahmati, semoga Allah memudahkan urusan kita dan semoga ianya akan menjadi bantuan kepada kita bersama. Sekian, terima kasih daripada Kumpulan Super Dad. Saya minta ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak penganjur. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asri bagi mereka yang beragama Islam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.